وآله وأزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستهدي ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر اسمة بذاتك في كل وقت وحين. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan Imam yang dirahmati Allah, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita melaksanakan solat subuh berjamaah, dan semoga setiap amal yang kita lakukan ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan redha daripadanya, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, amal, dan kita digolongkan di antara hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah taala pagi ini kita nak bahas satu perkara ya, berkaitan dengan waliullah. Ya, berkaitan dengan waliullah. Siapakah itu waliullah? Apabila kita berbicara berkaitan dengan wali, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna waliyallahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu mereka ini tidak takut dan mereka ini tidak ada rasa sedih dalam keadaan bagaimanapun ya, hidup di dunia ini. Jadi Al-Quran menyebutkan berkaitan dengan kedudukan wali. Jadi macam mana kita nak membincangkan berkaitan dengan wali itu dari sudut pengenalan ataupun kedudukan dia bagaimana. Apabila kita berkata pada wali, berkaitan dengan wali, maka sosok yang akan terlihat pada waktu itu adalah dari segi amal dan ibadah yang dilakukan. Amal dan ibadah yang dilakukan. Maka watak atau perilaku yang ada pada wali itu akan ada ya dalam amalan-amalan orang-orang yang soleh, yang mereka ini kedudukan itu ada dalam kesucian dalam diri. Kesucian dalam hatinya bersih, kemudian dia ini sentiasa menjaga pribadi. Itu yang dikatakan berkaitan dengan ilmu tasawuf. Wali maka dia adakan ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT ya, ilmu tasawuf ini dia ini memang dah berkembang lama dah. Ya. Sejak pada tahun 200 Masih yang awal itu ilmu tasawuf tu dah ada dah.
sehingga sekarang. Cuma yang kita kena fahami, ya, kadang ada orang, sebagian orang ini dia menolak ilmu tasawuf. Dikatakan ilmu tasawuf ini pada peringkat awal dari segi zaman Nabi sampailah para sahabat, tabi'in wa tabi'in, mereka tidak ada pun istilah tasawuf itu. Ya. Dia macam contohnya, ya, ilmu tasawuf itu berlakulah macam kita ilmu nahu, ilmu sorof ataupun ilmu fiqah. Pada peringkat awal dia tak ada namanya. Cuma dikhususkan dalam Islam kerana agama Islam tu dia berkembang dan ilmu Islam tu daripada Al-Quran. Asalnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, cuma dia dah dikembangkan, maka diletaklah beberapa nama, diistilahkan dengan ini syariatnya apa, ilmu fiqah, ini namanya ilmu tafsir, ini namanya ilmu hadis, ini namanya ilmu tasawuf. Itu tuan-tuan. Dan kesan daripada tasawuf itu sebenarnya dia dah berkembang awal lagi. Sejarah daripada ilmu tasawuf, apalagi dekat alam Melayu dan Nusantara ini, dia ini terlalu dekat sekali dengan kita. Ya. Islam masuk ke tanah Melayu ini iaitu dengan ulama-ulama yang mereka mempunyai kesufian, ya, dalam dirinya. Kita kenal, ya, masuknya Islam dekat alam Melayu ni, ya, tuan-tuan, dari segi sejarahnya dia ada dalam 3 aliran. Pertama datang daripada tanah Arab. Kedua datang daripada Gujarat, ya, India. Dan ketiga datang daripada Cina. Yang Cina ni yang Cheng Hong, kemudian yang Gujarat ini, ya, itu semuanya itu datangnya itu adalah melalui para ulama-ulama yang mereka ini adalah mempunyai kesufian, iaitu dengan mempelajari ilmu tasawuf. Apa kelebihan daripada tasawuf ini? Tasawuf ini, tuan-tuan, iaitu dia ini pembentukan akhlak yang awalnya seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutuskan menjadi rasul itu ada, ya, sifat tasawuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, ya, kepada manusia, iaitu liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itulah Nabi apabila dia pertama, ya, dia berhadapan dengan kaumnya orang Quraisy, ya, Nabi tak walaupun, ya, pada peringkat awal caranya itu Nabi menunjukkan apa, akhlak yang mulia. Sifat al-irhas yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga akhlaknya itu. Sehingga belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, Rasulullah telah digelarkan dirinya Al-Amin, orang yang dipercayai. Siapakah yang memberi gelar? Kaumnya kepada dia. Siapa? Al-Amin. Ini. Siapa? As-Sidq. Iaitu orang yang berkata jujur. Ini yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap-tahap itu pun, dia tidak menjelaskan kepada kita pada peringkat awal dengan tahkim, dengan hukum, dengan mewajibkan sesuatu, tidak. Tetapi dia datang itu dengan cara mengenal Islam, mengenal ajaran Al-Hanif, ya, agama Hanif. Kemudian mengenal bagaimana, ya, kedudukan kejiwaan kita ni untuk melakukan akhlakul karimah. Itu yang diajarkan pada peringkat awal. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakatnya yang begitu, ya, pelaku maksiatnya ada, kemudian dengan kezaliman, kemudian dengan kebejatan, semuanya ada. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengajak kaumnya?
Begitulah juga tuan-tuan, para sahabat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan mereka ini untuk pergi tarhil, iaitu mereka berpindah menyebarkan dakwah ke bumi Syam seperti Muawiyah, kemudian zaman Umar ke bumi Mesir seperti Amr bin As, ke Yaman. Jadi mereka ini apabila ditanyakan, contohnya Amr bin As, ya, sahabat Rasul Amr bin As, ketika zaman Umar radhiyallahu anhu, dia mengutuskan, wahai Amr, ya, aku utuskan engkau supaya engkau menjadi mubalighah, kau menyampaikan Islam ke Mesir. Mesir tu tuan-tuan pada waktu itu penuh dengan teknologi yang dia dikuasai oleh orang-orang Rom. Tu bumi Mesir tu. Dengan apa teknologi dia lah kan. Dengan peradaban Rom semuanya ada. Bagaimana penyerapan nilai Islam tu boleh masuk ke sana? Iaitu dia mengambil asas innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Iaitu dia menyebarkan dakwah dengan menggunakan akhlak dulu. Ini tuan-tuan. Dan di bumi kita ni, Nusantara ni, kita terkenal dengan nama, ya, Abdul Rahman Singkal. Kemudian ada juga Hamzah Al-Fansuri. Kemudian adanya Nuruddin An-Naraniri, Abdul Raif Fansuri. Ini semuanya tuan-tuan, mereka yang datang ke alam Melayu Nusantara ini tuan-tuan, dalam keadaan pada waktu itu, ya, peradaban di Nusantara tu ada. Tapi apa dia? Dengan peradaban agama Hindu, Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Di Kedah ada kerajaan Sriwijaya. Ya, dekat situ ada Hindu, apa namanya? Inilah tempat atau apa? Candi-candinya itu. Dekat Kedah tu. Kita pun belajar juga, kita pun tahu juga datangnya macam mana yang membuka Melaka, para miswara, iaitu orang Majapahit. Yang datang lagi Islam ke tanah Jawa, iaitu daripada para wali, kan, Wali Songo. Itu dah datang daripada negara Arab, daripada Syam. Jadi ini semuanya tuan-tuan, mereka yang datang ini bukannya hanya ada dalam dirinya itu hanya ilmu agama sahaja. Tak, tapi dalam diri mereka ini ilmu tu lengkap, ya. Sebagai utusan untuk menyampaikan dakwah ni, ilmunya lengkap. Dia ilmu sosial ada, ekonomi, pelayaran, semuanya ada. Dan juga cara mereka menghadapi masyarakat yang itu dengan menunjukkan akhlak. Sehingga macam mana mereka ni boleh memperlihatkan inilah Islam, ya, dengan nilai akhlak, dengan nilai-nilai yang baik. Dia tunjukkan dulu kepada masyarakat dan dapat inilah sebenarnya Islam. Sehingga mereka, orang-orang masyarakat setempat itu, pertama dapat disantuni, dapat mengenal, dapat mendekati. Barulah dia akan tanya, sebenarnya tuan ni ada agama apa? Kenapa begitu baik, begitu ikhlas sekali, ya, penerapan nilai-nilai murni yang ada pada diri tuan. Dia akan lama-lama mereka akan menerima. Itulah tuan-tuan, cara bagaimana apabila kita berhadapan dan kita nak menggerakkan seseorang itu supaya dia boleh dapat menerima iman, menerima Islam. Kita tak boleh, ya, walaupun kita tahu berkaitan, apalagi sekarang ni agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Mereka ini tuan-tuan, ya, para ulama yang datang sebagai utusan, mereka pun dah tahu bahawa agama Islam tu dah sempurna. Tapi mereka tak ada dia nak membezakan. Okey, Islam ni contohnya, dalam Islam kita ni ada solat. Kalau kamu tak solat, kamu masuk neraka. Kalau dalam Islam dia macam ni, dia tak kenakan berkaitan dengan ibadah dulu.
Tapi yang diperkenalkan itu adalah akhlak. Lepas akhlak barulah tauhid. Orang dah boleh terima kita, barulah dia perkenalkan. Orang tanya dulu kepada dirinya, untuk macam mana nak jadi orang baik, macam mana, barulah dikenalkan bahawa kita kena ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Barulah diajarkan dengan ilmu tauhid. Selepas dia dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dah tahu ya pahala dan dosa, dah tahu hidup ini sementara di dunia, ada namanya syurga dan neraka, barulah pada waktu itu diberitahu amal kena ada, iaitu dengan ibadah-ibadah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah yang dilakukan oleh para ulama dan para waliullah yang mereka ini mengajarkan Islam kepada masyarakat yang ada di situ. Yang pertamanya memang buta, sama sekali tidak tahu atau akan Islam itu, tuan-tuan. Itu yang pertama. Jadi inilah ya perkembangan ya Islam yang ada di Nusantara itu, iaitu mereka dengan adanya ilmu tasawuf. Dan pengamal ilmu tasawuf ini digelar sebagai sufi, orang yang mengamalkan tasawuf. Saya nak bawa sedikit, tuan-tuan, pandangan daripada Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni ya, dalam kitabnya Ihfadillah Yahfaduka, dia ini orang Saudi. Orang Saudi. Dalam Saudi, dan dia ni Salafi. Ya. Nanti dia akan melihat pandangan dia dalam apa? Dalam berkaitan dengan ilmu tasawuf ya. Sufia tu mungkin akan berbeza sedikit. Cuma saya nak sebutkan di sini ya. Apabila kita kata Salafi tu ya, Salafi itu ahli sunnah. Ya. Salafi itu ahli sunnah. Dia seperti mazhab, kalau akidah itu apa namanya? Akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ahli sunnah. Ya. Yang membezakan yang kadang kita ni, iaitu ada satu lagi, Salafi Wahabi. Yang tu dia bukan ahli sunnah. Apa yang saya sebutkan, contohnya para ulama ya, daripada zaman sahabat tabi'in sehinggalah tabi wa tabi'in, iaitu 300 tahun yang awal, mereka ini salafus soleh, disebut sebagai salafus soleh. Salafus soleh maknanya mereka berpegang Al-Quran dan Sunnah, dan cara mereka ini apabila mereka melihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat al-mutasyabihat ya. Ayat Quran ni ada dua, ada satu yang muhkamat, ada pun mutasyabihat. Maka mereka berpegang ya dengan cara takwil. Ya. Dia bukannya takwil tapi dengan takwil. Apa itu tafwid? Tafwid. Tafwid ni iaitu mereka lebih apabila melihat kepada contohnya ya, perkataan khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan tempoh 6 masa, kemudian dia beristiwa ya, beristiwa di arasy. Maka apabila ada kata istawa 'alal 'arsy ini ya, mereka berpegang bahawa itu adalah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Istawa maknanya dekat situ kita maklum, dan kita tanpa perlu kita nak mentakwilkan dia. Maknanya ini sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia berada di arasy. Di mana arasy? Tak tahu. Dia tidak menunjukkan ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala tu kat mana. Tidak. Itu sama dengan pegangan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Apabila ditanyakan, Ainallah, di manakah Allah?
Allah mawjudun bidzatihi. Allah tu dia wujud dengan zatnya. La jihadun wala makanun. Dia tidak memiliki arah dan dia tidak memiliki tempat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia dengan zat dia ada. Ada dengan zatnya. Tetapi kita sebagai makhluk, kita tidak boleh meletakkan di manakah posisi Allah. Di manakah tempat Allah. Tidak. Itu namanya sama kan? Sama. Jadi ta'rif dari segi ahli sunnah tu, yang pandangan daripada salaf tadi, ya, mereka mengatakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya tu, dengan istawa alal arash, maknanya dia ada di arash, iaitu dengan zatnya, tanpa kita mengatakan dia itu di atas, dia tidak. Ya, arash di mana? Arash tu di atas, di langit, apa dia tidak. Dia ada satu tempat yang khas, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab arash itu adalah ciptaan Allah. Ya. Arash ciptaan Allah. Langit ketujuh ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak boleh ada ta'alluq dengan makhluknya. Dia tidak boleh ada keterkaitan dengan makhluknya, mana dia berada dengan makhluknya apa semuanya, tidak. Maksud kedudukan adanya itu dengan zatnya sendiri. Kita tidak boleh mempertikaikan. Itulah yang berlaku ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang kita tahu mazhab Malik itu. Dia mengatakan berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah itu, dia kata maklum, benda tu adalah benda yang kita tahu dan kita tidak perlu mentakwilnya. Ini namanya, kaedahnya adalah tafwid. Ya, tafwid iaitu pandangan para salaf yang mereka tidak mahu mentakwil Al-Quran. Sebab apa? Dia tidak mahu mengkaitkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Allah ini dia amat suci. Allah Subhanahu Wa Taala dia amat besar. Dia maha agung dan mulia. Jangan kita sebagai makhluk ni sekali-kali mempertikaikan kedudukan Allah dan kita membayangkan Allah itu seperti makhluknya. Tidak boleh. Ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kedudukannya itu, dia ini adalah maha agung, maha mulia. Dengan kadang dia tuduh yadullah fawqa aydihim. Ada kalimat yadun itu tangan. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Mereka itu maknanya makhluk. Tetapi kita tidak boleh mempertikaikan bahawa itu tangan itu, Allah SWT tangan, dia macam mana kita tunjukkan macam ni, tak boleh. Pernah satu ketika ada Imam Malik itu bersama dengan jemaahnya, itulah pengikut-pengikutnya. Dia bertanyakan, pengikutnya itu dia bertanyakan kepada Imam Malik sesuatu berkaitan dengan sifat Allah al-ikhbari, yang tadi tu kan. Dia kata, wahai Imam, aku nak tanyakan kepada Allah, kepadamu, apa pandangan kamu berkaitan yanzilullah minas sama'i dunya bi sulusayil lail, kan? Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit dunia pada sepertiga malam. Itu dia. Allah turun dari ke langit dunia dengan sepertiga malam. Jadi apa pandangan anda? Dia kata, Imam Malik apabila dia punya muridnya itu bertanyakan berkaitan dengan sifat Allah, sebab Allah SWT dia wujud sifatnya itu dengan zatnya itu. Maknanya dia tahu, mesti orang ni dia nak tanya macam nak membayangkan bahawa Allah itu seperti turun itu seperti manusia. Dia daripada satu tempat ke tempat yang lain. Meremang dia. Terus dia beristighfar. Terus dia menggigil. Dan pada waktu tu mukanya merah. Apa yang nak katakan? Dia katakan, wahai saudara, kalau saudara nak bertanya berkaitan dengan sifat Allah, kedudukannya di mana, dan saya dah katakan benda ini tak perlu dibahas, kalau saudara nak tahu maka keluarlah daripada majlis saya. Dia tak nak dia. Sebab kita ini adalah makhluk
yang tidak boleh dihubung kaitkan dengan Allah Subhanahu Taala. Itu satu. Ya, sebab kalimat yanzilu ni adalah al-ikhbari. Dia itu menunjukkan kepada ayat yang berkaitan ikhbar, mana dia itu suatu pemberitaan, kan? Kalau nak diterjemahkan, yanzilullah minas sama. Turun Allah Subhanahu Taala daripada langit. Langit. Tapi maknanya dekat situ, sebab itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, apabila dia melihat ayat macam tu, pertama kita kena tahu bahawa Allah tu wujud bizatihi, dia tidak boleh dihubungkan dengan makhluk. Maka apabila kita nak mentakwil ayat itu ayat mutasyabihat, boleh ditakwil. Ya, cara mentakwilnya macam mana? Tidak boleh kita katakan yanzilullah tu bahawa Allah turun. Tetapi yang dikatakan yanzilu turun itu adalah rahmat. Adalah maghfirah. Maknanya apa? Pada waktu sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang mustajab. Disuruh hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada waktu itu rahmat dan kasih sayang Allah itu akan turun. Bukannya Allah yang turun, rahmat dan kasih sayang Allah itu akan turun. Disitulah kita hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Itu maksudnya, kan? Apabila dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, itu maksudnya bukan tangan, tapi itu adalah kudrah ataupun istila. Apa itu? Kuasa Allah, penguasaan Allah di atas kuasa sekalian hambanya. Itu maksud takwil tu, iaitu dia menterjemahkan atau mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukan Allah yang kita tidak pertikaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia membantu dekat dengan makhluknya. Itu tuan-tuan. Itu dalam sudut akidah. Inilah pegangan para ulama salaf, ya. Dan inilah pegangan daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa bezanya kalau macam saya kata, apa bezanya kalau Salafi Wahabi? Salafi Wahabi dia tak macam tu tuan-tuan. Dia kalau misalnya kata yanzilu, makna memang Allah turun daripada atas ke bawah. Macam tu. Dan banyak perkara-perkara, apa lagi kalau dalam bidang tasawuf, ya. Orang Salafi Wahabi dia tidak menerima, dia katakan tasawuf ini apa, ajaran apa ni yang boleh menyesatkan manusia. Dia kata tu. Tidak diajarkan dalam Islam. Dan dia suka membid'ah dan juga suka menyesatkan orang. Amalan-amalan contoh dalam amalan-amalan dalam ilmu tasawuf itu tuan-tuan, ya, ada namanya tawasul. Macam mana kita ni berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai selawat tibiyah, tibil qulub, apa semua. Bagi mereka itu semuanya adalah perkara-perkara yang tidak ada warid itu daripada Rasulullah. Maka benda tu adalah boleh jatuh kepada syirik, boleh jatuh kepada sesat. Ini, ya, cara dia mentakwilnya tu salah. Ini Salafi Wahabi. Tapi kalau contohnya pandangan salaf, dia tak macam ni. Baik tuan-tuan. Jadi Dr. Ain Al-Qarni ni dia menyebutkan, ya, para kalangan sufi yang menyimpang. Kan sufi maknanya orang ahli tasawuf. Para kalangan sufi yang menyimpang mengatakan wali Allah itu adalah orang yang terhalang dengan masyhudnya dari syuhudnya. Ni. Dia kata para kalangan sufi yang menyimpan, maknanya ada, bagi Dr. Ain Al-Qarni, sebenarnya ilmu tasawuf tu ada. Ada ilmu tasawuf yang betul, ada ilmu tasawuf yang salah. Memang kita pun akui ada ilmu tasawuf yang salah yang sampai jadi ajaran sesat. Ajaran sesat. Macam mana boleh berlakunya, ya, kesesatan itu? Kerana cara mereka ini as-sufiyah, dia dengan cara apa? Al-batiniyah. Batin.
Sufiah yang batiniah ini. Ini yang sesat. Kerana mereka ini tuan-tuan, mereka membezakan dan mereka meninggalkan antara hakikat dengan syariat. Tetapi kalau dalam ilmu tasawuf yang sebenar, mereka tidak boleh membezakan di antara hakikat dan syariat. Apa itu hakikat? Hakikat ini adalah suatu kebenaran yang asas daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah. Ini hakikat. Syariat, kalau bagi batiniah ini, inilah masalah ulama-ulama syariat. Inilah masalah ya orang pegang pada syariat. Kerana apa? Syariat ini bagi mereka ya boleh menyimpang-nyimpangkan manusia. Manusia ini boleh berpecah-pecah. Contoh bahagian solat. Dah ada yang cakap kalau misalnya ambil takbiratul ihram, Allahu Akbar, letak tangan sini, ada letak tangan sini, ada mazhab sini, mazhab ini. Ini syariat. Dia kata, banyak mazhab-mazhab macam ni. Jadi orang nak sembahyang tu, nak dekat dengan Allah hanya kepada Allah dengan bermacam-macam dan menyalahi satu sama lain. Itu pandangan mereka, tuan-tuan. Sebab tu mereka membezakan antara syariat dengan apa? Dengan hakikat. Jadi Islam sebenarnya itu adalah hakikat. Kita apabila sembahyang, ini yang salah ni saya katakan. Ya, bagi mereka yang batiniah ni, Islam itu hanya dengan syariat, dengan hakikat. Iaitu apabila kita sebagai makhluk, kita ni nak berdekat dengan Allah, akhirnya kita akan kembali kepada Allah, maka kita dalam diri kita hanya ada Allah. Sembayang tu kaifiatnya tu ikut macam mana. Memang benda tu diwajibkan kepada kita, tapi kita sembahyang baik ikut macam mana. Jangan kita petikai-petikaikan. Itu dia. Kan itu kan jadi rosak. Hari ini sembahyang. Waktu sembahyang contoh, kadang ada dia nak ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu dicampur kan. Balik dia pegang-pegang dengan isterinya pula. Kata tak batal apa semuanya kan. Itu susah. Ikut bahasa Hanafi. Kemudian pula masa sembahyang itu dia pakai seluar steng. Nampak lutut. Ikut mazhab Maliki pula. Sudah. Kita pelik macam tu. Kan. Jadi tak boleh tuan-tuan. Ya, dia kena ada ukurannya, garis ni macam mana untuk kita sempurna dalam ibadah. Tak boleh nak ikut songsang sana sini, ikut ambil mana yang senang dan mudah. Baik. Jadi ini ya Dr. Aid Al-Qurni ni disebutkan ya kenapa dikatakan ada para sufi yang menyimpang apabila dikata waliullah itu ada terhalang di antara masyhud dengan syuhud. Masyhud ini maknanya dari terhalang di antara Allah dengan hambanya. Dalam ilmu tasawuf, saya kena jelaskan sedikitlah kan. Ni apabila kita nak memahami kedudukan kita ni sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Memang kita ni tidak boleh ada satu tempat yang sama dengan Allah. Tak boleh. Ya. Sebab itulah Allah kedudukannya itu dia mulia dan dia tidak boleh kalau contohnya dia tu berada macam contohnya dalam ayat kan. Allah itu lebih dekat dengan daripada hablul warid, iaitu daripada urat nadi kita. Maknanya Allah berada dengan kita. Kita tak boleh mengatakan bahawa beradanya itu maksudnya dia berada dekat dalam. Tidak. Itu dia. Sebab itu ya apabila contohnya seorang ulama sufi Abu Yazid Al-Bustami dengan tarikatnya namanya At-Taifuriyah. Ini tuan-tuan. Tarikat ni jalan macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dia ni tuan-tuan orangnya biasa je. Ibadahnya macam kita.
Tetapi dia sampai satu masa, kenapa dia kata dia sebagai waliullah, dia pengasas daripada tarikat yang awal ini, ya, kerana hidupnya itu sentiasa dia ini minta restu daripada Allah. Lepas sembahyang, contoh lepas sembahyang, kan nak jalan, nak pergi ke kedai, dia akan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak jalan pergi kedai ni, kira-kira benar tak cara aku ni? Dia berdialog dia. Dia mana zikir kepada Allah. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan hidangan kepada aku. Semoga aku yang dapat makanan ni adalah makanan yang halal. Dia bercara. Setiap kali apa perbuatan yang nak buat tu, dia kaitkan dirinya tu kepada Allah. Kepada Allah, kepada Allah. Itu tuan-tuan. Nak makan, nak telan, ya Allah, jadikanlah makanan yang masuk ini benda yang sihat. Dia sentiasa, ya, sentiasa apa yang dilakukan itu dikaitkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya, poin dalam ilmu tasawuf ini, ya, apabila kita nak mengetahui apa itu tasawuf, dia terdiri daripada 3 unsur, 3 ilmu. Yang pertama disebut, ya, ilmu at-takhalli, yang kedua ilmu tahalli, yang ketiga ilmu tajalli. 3 ini, ya. Jadi kalau misalnya orang, ya, dia mempelajari ilmu tasawuf ataupun dia mempelajari tarekat, maka dia akan terlepas daripada 3 perkara ini, ya. Untuk yang pertama, apa takhalli ini adalah melihat kepada sifat diri kita ini, menjauhkan daripada perkara-perkara yang keji. Contohnya, kadang mulut kita ni suka menipu orang, kita mengata orang, jadi benda tu dia buang. Kan? Kadang kita tak menepati janji, tu. Ini benda-benda yang sifatul mazmumah, dia cuba keluar. Suka marah orang, jadi kita sabar. Itu. Apabila kita keluarkan sifat-sifat takhalli ini, masa kita masukkan sifat-sifat tahalli, iaitu sifat-sifat seperti sabar, tawakal, kemudian, ya, berlapar, tu kan, supaya dia sentiasa ingat pada Allah, kan. Kemudian mudah ibadahnya, dia tidak bermalasan, al-juhdu, kemudian dia itu bersungguh-sungguh. Ini sifat-sifat tahalli. Apabila dah sempurna seorang, tuan-tuan, dengan sifat tahalli, dia cuba, ya, dia kaitkan dirinya dengan kemungkaran, keburukan tu semua dia tinggalkan. Dia melihat orang ni, kan, semuanya baik. Sampai dia melihat orang kafir pun semuanya baik. Itu apabila dia ada sifat tahalli. Dia tak tengok, ini orang macam ni orang ni tak boleh, tak. Dia tengok semuanya baik. Sampai masa itu. Sebab apa? Akhirnya dia akan melihat semuanya ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekucur badan yang tidak berdosa. Kemudian kita kembali kepada Allah, kita tak tahu kita ni husnul khotimah atau tidak. Kalau kita mengatakan, ini orang buruk, ini orang jahat, ini orang ni, kita tak tahu di pengakhiran dia, mungkin dia husnul khotimah lebih baik daripada kita. Dan kita tidak boleh menjamin diri kita ini husnul khotimah atau bukan. Itu. Sebab tu jangan berprasangka dengan orang. Sampai macam itu sekali, tuan-tuan. Untuk menjaga apa namanya, akhlak. Itu. Akhirnya apabila, ya, dia bergantung, dia menjaga, ya, nilai-nilai baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, maka dia kena ada tajalli. Tajalli iaitu dia sentiasa mengharap pada Allah. Macam contoh tadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa-apa dikaitkan dirinya kepada Allah. Dia diri kepada Allah. Itu, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi, apa yang nak saya kaitkan, ya, sedikit lagi, tuan-tuan. Apa saya kaitkan, ya. Kita ni apabila kita berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diri kita dengan Allah itu memang kita tak boleh mengatakan, aku berjumpa, ya, Allah ni ada dekat dalam diriku, apa semuanya, kita tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini adalah ada dengan zatnya dan dia tidak terikat dengan zaman, terikat dengan tempat, terikat dengan ruang. Dia tidak terikat. Dengan makhluknya dia tidak terikat.
Itu dia, tuan-tuan. Baik. Jadi, saya ringkaskan terus. Apa yang dimaksudkan ya dalam mazhab Salafi, dia mengatakan apa yang dimaksudkan dengan waliullah yang disebutkan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini dikatakan ya. Sesungguhnya waliullah itu adalah dia tidak takut ya kepada mereka dan mereka dia tidak merasakan sedih kepada mereka. Mereka ini kepada maknanya apa? Kedudukan ataupun zaman, ataupun karenah dunia. Itu. Kan tapi mereka yang disebutkan waliullah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi pengertian seorang waliullah itu adalah seorang yang bertakwa. Memanglah bertakwa tu dah jadi waliullah. Tapi kita nak tahu takwa tu macam mana. Dan kita kadang bayangkan, orang yang bertakwa ni, ini macam dia orang yang alim ulama. Kemudian yang dia ni tiap malam buat tahajud. Kan. Isnin, Khamis, puasa. Solat-solat sunatnya banyak. Zikirnya, kan. Ibadahnya, baca Al-Qurannya, seminggu sekali khatam. Allahu Akbar, kan. Kita macam orang biasa, tuan-tuan, apabila terlihat macam tu, macam mana aku nak jadi waliullah ni? Jadi orang biasa je lah. Rasa berat. Maknanya aku belum jadi bertakwa lagi. Sebenarnya tuan-tuan, takwa ini sebenarnya dia tak boleh kita nak menilai takwa tu dengan begitu, bendanya terlalu konkret. Ya. Terlalu menjurus kepada nak jadi kena takwa ulama. Tidak. Allah SWT tak menilai kepada takwa tu kedudukan. Tidak. Darajat. Tidak. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, takwa ni pun ada level-levelnya. Kalau macam jenis kita ni, macam jenis saya ni tuan-tuan kan, pagi sarapan, nanti jumpa dengan kawan, nanti sekejap ngeteh. Lepas tu kalau sembahyang, ya sembahyang. Macam biasa. Solat sunat rawatib itu kita buat. Kan? Sampai malam, nanti lepas maghrib sembahyang. Baca-baca Quran sikit-sikit aja. Nanti sembahyang isyak kita pun sembahyang. Lepas sembahyang ngopi lagi dengan kawan, jumpa lah. Akan borak-borak. Dah. Kemudian nak sembahyang tahajud tiap malam. Tak boleh. Tak juga. Kan? Berat. Kadang bangun dah. Dapat 2 rakaat pun cukup. Itu pun kadang seminggu sekali. Ini tuan-tuan. Kan? Sembahyang subuh. Boleh tak kita jadi orang yang bertakwa macam tu? Boleh. Dengan syarat. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dengan apa yang disuruh, ya, terhadap apa yang diperintahkan itu kita lakukan. Tetapi kita kena menghindari daripada perkara-perkara yang mungkar. Sebab itu dia katakan di situ ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu tak boleh dipisahkan ayat itu. Bukannya tanhauna 'anil munkar kita nampak kemungkaran orang ini, diri kita ni banyak mungkar ni kita buat. Itu yang kita kena hindarkan. Perkara-perkara mungkar dalam diri kita. Contohnya kan, apabila kita ni malam ni ada bola, tengok bola, lepas tu ada cerita yang tak elok, yang tak payah, baik tidur. Tidur yang tu kan. Kita nak ngeteh dengan kawan macam ni, lepas tu ada orang datang bambung-bambung cerita benda yang tak tahu kat mana, fitnah ke, dengki, hasad apa semuanya, tak payah dengar. Baik kita diam. Kalau balik itu, lama lagi, okeylah. Diam aja, tak payah nak nyampuk. Macam tu. Sebab benda tu sum'ah, kita dengar. Benda-benda yang datang keburukan daripada telinga. Kalau kita buat benda lain, tak payah ambil pot. Itu caranya. Kan? Menghindari diri kita nak berkawan. Tapi menghindari diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar.
Bercakap pun sama juga. Jangan kita cakap takabur. Jangan kita menipu. Cuba hindarkan benda-benda yang mungkar tadi tu. Ibadah kita buat, dapat kita laksanakan, kemudian kita menghindari perkara-perkara mungkar, itu pun dia dikira takwa. Cuma takwa level-levelnya umum lah. Macam tu kan itu. Ya Allah SWT suruh kita macam tu. Jadi jangan kita fikir orang yang bertakwa tu, oh ni kena jadi ulama dulu. Allah. Kesian orang yang belajar engineering, orang-orang yang jual kat kedai-kedai, bila masa dia nak jadi ulama kan. Itu sebab apa? Sebab kita pandang orang bahawa takwa itu adalah seperti orang yang soleh, orang yang ulama. Masa-masa dia, padahal mereka ni kerja macam-macam yang biasa kan. Di sisi Allah, Allah SWT tak melihat kedudukan itu. Jadi tuan-tuan dan puan Allah SWT, ya. Jadi ada tak peluang kita untuk menjadi waliullah? Ada. Ya. Ada peluang untuk kita menjadi waliullah, kerana waliullah itu adalah orang yang bertakwa. InsyaAllah tuan-tuan dan Allah SWT. Jadi itulah yang saya nak mengkongsikan pada pagi ini berkaitan dengan kedudukan sebagai waliullah. Satu lagi tuan-tuan. Sebab saya ini berkaitan orang bertakwa ni yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Ada satu kisah ni tuan-tuan. Seorang ulama daripada Maroko, mufti. Maroko ni maknanya negara Arab tu kan. Dia bermimpi. Syekh siapa saya lupa namanya. Syekh Ali Badrawi apa namanya. Dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu tu dia kata, kamu nak pergi Mekah kan? Kata, dia nak pergi umrah, memang nak pergi umrah. Cari orang ini, minta doa pada dia kerana dia ahli syurga. Macam tu. Jadi pada waktu tu dia orang terkenal. Dia datanglah pergi umrah. Kemudian dia pergi kepada majlis mufti sana apa semuanya kan. Nama orang ni disiasat, dicari dekat data, ada. Kan, rumahnya kat mana ada. Jadi dia pergilah satu perkampungan. Dia datang, ada dengan apa? Dengan ulama-ulama daripada Saudi pun datang juga. Datang ke situ. Kemudian dia datang, dia ketuk, Assalamualaikum. Salamullah, keluar. Tengok orangnya kan. Yang dia, orang tu masa dia keluar, orangnya biasa je. Rambutnya berselera, apa semuanya, pakaiannya. Tak ada pun nampak ahli ibadah sangat. Jadi dia katakan, dia pun tak tahu. Tuan-tuan siapa yang tu? Dia pun tak tahu kan siapa dia. Lepas tu dia kata, saya ni mufti daripada Maroko ini. Dia macam ulama Saudi pun dia tak kenal. Dia ni orangnya macam biasa je. Kan? Dengar muzik apa semuanya macam biasa je. Itu tuan-tuan. Tapi mufti tu kata, Allah, orangnya macam ini. Kan? Orangnya macam ini. Tapi dia tak bergerak. Dia datang situ, dia kata, mohon doakan saya. Dipegang tangannya, dicium, mohon doakan saya. Supaya saya boleh menjadi Allah SWT menerima amalan-amalan saya. Dia kata macam tu. Orang tu pelik, kenapa ni? Macam tu kan. Kenapa ni? Lepas tu dia kata, Tuan salah orang ni. Saya nak pergi masjid pun jarang. Sembayang saya sembayang lah. Sembayang saya pun dekat belakang-belakang macam tu apa semuanya. Saya pergi masjid pun jarang. Pergi ikut kuliah-kuliah pun jarang apa. Saya kadang naik kereta, dengar muzik apa semuanya. Kan? Salah ni. Kenapa tuan nak cium tangan saya? Dia jadi pening dia. Dia jadi stres kan tu kan. Tapi tetap mufti tu dia sunjuk. Dia kata, ajarkan aku apakah amalan yang tuan dah lakukan. Saya tak ada amalan apa-apa. Inilah keharian saya, buat kerja apa semuanya, balik malam, sembahyang pun sembahyang kat rumah apa semuanya. Kata,
Dia kata, lepas tu baru dia ada apa kata, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah untuk berjumpa dengan Tuhan. Tu, baru dia diam. Dan saya berjumpa dengan Tuhan dan Rasulullah SAW minta supaya minta berkat kepada Tuhan. Jadi saya nak tahu, adakah Tuhan melakukan suatu amalan yang apa namanya, amalan yang masih Tuhan buat kebaikan-kebaikan itu sampai sekarang. Lepas tu dia kata, saya barulah dia bagi tahu kan, bagi tahu apa dia? Ada. Cuma macam biasa orang lain pun ada juga buat macam tu kan. Ada sahabat ya, dia ada anak dan isteri, apabila dia tu dah ada apa kematian seorang suami, waktu tu saya niat minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak membantu isteri dia dan aku nak serahkan setengah daripada hartaku ini kepada dia. Ni, inilah yang dia boleh buat. Maknanya dia dapat gaji tuan-tuan, setengah dia bagi kepada isterinya, dia isteri kawannya, kemudian anak-anaknya dibiayai. Itu tiap bulan apa kekurangan dia bagi, kekurangan dia bagi. Itu je, saya rasa itu je sampai sekarang saya masih buat macam tu lagi. Tu dia tuan-tuan. Kan? Baru dia pegang dia. Maknanya apa? Orang tu boleh buat yang tapi dia tak ungkit. Dia tak ada dengan Tuhan dia, saya cerita, saya tak ada cakap dengan sesiapa. Dan orang lain pun, jiran sebelah pun semua tak tahu. Gitu. Sebab Tuhan kata macam tu ya, dia bermimpi pada Rasulullah, jumpa nama Tuhan macam ni Tom. Terus dia dia apa namanya, dia sedih. Dan pada waktu itu diajak orang itu untuk sama-sama melaksanakan umrah. Di sepanjang ya, apabila mufti tu dia menyebutkan saya berjumpa dengan Rasulullah kata jumpa minta berkat, menangis dia. Jadi dia rasa rindu dengan Rasulullah. Di sepanjang dia lakukan ibadah, dia sembahyang dekat Masjidil Haram, masa dia buat umrah tu semuanya dia menangis. Akhirnya ya, pada solat Isyak pada waktu malam, waktu dia sujud, dan itulah sujud yang terakhir dia. Sujud yang terakhir dia, sehingga dia Allah SWT jemput. Ya, seorang macam tu tak lama lah kan, Allah SWT nak jaga dirinya. Itu tuan-tuan. Saya nak sebutkan apa? Ini yang Allah SWT katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa tu bukan diukur dari segi level kedudukan darajat, tidak. Tapi amalan ikhlas redha kita kepada Allah SWT. Itulah tuan-tuan ya. Semoga apa ya kita peroleh ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma annal haqqa haqqa wazna ittiba'a wa annal batila batila wazna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad hadha al-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.